berkait dengan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada ajaran Islam atau syariat Islam. Mari kita teruskan majlis ilmu ini dengan membaca umul kitab. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan teruskan penelitian kita kitab 60 hadis berkaitan dengan para penguasa. Itu dipanggil 60 hadis sultan ya. Dan pada malam ini kita akan meneliti hadis yang ke-20. Jadi sebelum kita terus meneliti hadis yang berkenaan, sebagai mukadimah, ingin saya mengajak kita semua meneliti ayat surah An-Nisa, ayat yang ke-58. Surah An-Nisa ini surah yang keempat, berkenaan dengan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya kalau berhukum, mestilah berhukum dengan adil. Dan ianya terkait dengan hadis yang akan kita baca juga pada malam ini, insyaAllah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Abang Ladin, tolong bacakan terjemahan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan yakni menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia ada kelas online supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Buka mic Tuan Anas. Buka mic, tak dengar. Okey. Tadi ada kan? Ini dia terpadam. Okey. Sekarang dengar Okey. Dengar jelas. Dengar sekarang Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kita semak balik. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya'murukum, dia menyuruh kamu, an tu'adul amanati ila ahliha, bahawa kamu menyempurnakan amanah-amanah kepada ahlinya. Wa idza hakamtum, dan apabila telah berhukum kamu, bainan nas, antara manusia, antahkumu bil adl, bahawa kamu berhukum dengan adil. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, ni'ma ya'izukum bih, sebaik-baiklah apa yang dia nasihatkan kamu dengannya. Inna Allah kana sami'an basira, sesungguhnya Allah telah adalah ia Maha mendengar dan Maha melihat. Jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan perihal melaksanakan amanah. Sudah pastilah kita perlu melaksanakan amanah dan berikan
sesuatu tugasan, memberikan satu perkara yang berhak kepada orang yang berhak, baik dalam pelaksanaan tugas, apatah lagi memberikan hak orang yang berhak. Dan termasuklah Allah kata bila kita berhukum, membuat satu keputusan sesama manusia, kita perlu membuat keputusan itu dengan adil. Itulah dia katakan memberikan hak kepada yang berhak dalam semua aspek, ya. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, dan Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar dan melihat apa yang kita buat. Maka dalam melaksanakan amanah tanggungjawab di pelbagai peringkat lah, sudah pastilah kita kata daripada peringkat strategik, mana peringkat pengurusan umat, peringkat yang tinggi, termasuk jugalah di peringkat yang di bawah daripadanya, sampai juga dalam kita menguruskan keluarga dan masyarakat kita, masyarakat setempat. Maka hukum Allah, syariat Allah, ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk kita laksanakan, maka kita perlu laksanakan, insya-Allah. Baik, pada malam ini sebagaimana yang saya kata tadi, kita akan meneliti hadis daripada kitab 60 para penguasa ni. Hadis yang ke-20. Jadi tajuknya, tema hadis ni adalah berkenaan dengan hudud perlu diberlakukan meskipun tidak ada pihak yang menyampaikan tuntutan. Maka bila hak Allah Ta'ala tu mesti dilaksanakan. Walaupun mungkin kita kata tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mendesak. Termasuk jugalah kalau orang yang menghalang, menentang, tetap kewajipan tanggungjawab mesti dilaksanakan kepada orang yang ada bidang kuasa. Baik, hadis yang ke-20 ini, hadisnya ringkas saja. Pesan Nabi SAW, aqimu hududallah fil qarib wal ba'id wala ta'khudhukum fillah laumatul la'im. Ini terjemahan umum dia, ya. Tegakkan hukum atau hudud Allah baik di tempat yang dekat maupun jauh. Dan janganlah kalian terpengaruh celaan orang-orang yang suka mencela. Baik. Kalau kita perhatikan balik, ya, aqimu, dirikan olehmu. Ini fi'il amar ni, perintah, ya. Aqimu, dirikan oleh kamu hududallahi. Hudud mana hukum-hukum Allah Ta'ala ni, hukum hudud lah. Ya, bila hudud Allah, jadi dirikan oleh kamu sebenarnya batas sempadan yang Allah telah tetapkan. Ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan, ya. Hukum-hukum Allah yang Allah telah tetapkan. Fil qaribi, fi itu pada dalam keadaan al-qarib, yang hampir itu. Jadi maksud yang hampir ni luas, nanti kita tengok ulasan dia. Wal ba'idi, wa dan al-ba'idi juga yang jauh. Ada juga penjelasan baik dengan orang dekat maupun orang yang jauh, ya. Wala ta'khudhukum, dan janganlah ia mengambil kamu ataupun menghalang kamu, ya, atau menahan kamu fillah, pada Allah, itu dalam melaksanakan hak Allah ni, laumatul la'im, celaan orang-orang yang mencela. Jadi jangan disebabkan ada orang-orang yang mencela, mengata, menghalang, ya, maka perkara itu tak dilaksanakan. Jangan begitu. Baik, ini hadis riwayat Ibn Majah, ya, hadis yang ke-2531. Baik, di sini ada sedikit penjelasan. Mari kita baca, ya, untuk kita ambil sedikit, ya, iktibar dari apa yang ditulis, ya, di sini. Hudud adalah hukuman, hukuman keras
mana hukuman yang tegas ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hukum hudud, hukum had ya. Hudud diterapkan hanya terhadap bentuk-bentuk kriminal tertentu dan dapat dibuktikan secara pasti tanpa ada kesamaran. Maka dalam kesalahan-kesalahan yang tertentu, itu dikatakan bentuk-bentuk kriminal yang tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu yang Allah telah tetapkan. Dan sudah pastilah diterapkan, dilaksanakan tu selepas dibicarakan dan dibuktikan secara pasti tanpa ada kesamaran. Penerapan hudud dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai yang paling berharga dalam masyarakat dan paling utama. Jadi hukum hudud biasanya terkait dengan perkara-perkara yang besar, yang penting seperti menyangkut mengenai agama Allah jadi menyangkut agama. Jadi agama ni satu perkara yang besar perkara terkait dengan keyakinan. Jadi contohnya hukum orang murtad lah bukan boleh main-main. Dah Allah tetapkan kalau hukumnya hukum bunuh lah, itu contoh. Jiwa itu melibatkan jiwa, jadi yalah kalau hukum bunuh contohnya. Seterusnya, baik kita tengok muka surat berikut. Jiwa itu nyawa, kehormatan, maruah, kehormatan, keamanan. Jadi macam kehormatan tadi itulah kita kata contohnya lah, macam kita kata kehormatan seorang wanita sebagai manusia. Jadi dalam perkara-perkara macam hukum zina itu termasuklah keamanan. Macam mana kalau keamanan sebuah negara tu, sebab kalau dalam Islam amanul bilad bi amanil Islam, keamanan negara itu mestilah dengan keamanan Islam, la bi amanah bil kufr, bukan dengan keamanan cara bukan Islam, cara kufur. Jadi kalau orang yang buat kacau bilau, ada saja hukuman-hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang perlu dilaksanakan, kesatuan dan kesejahteraan. Jadi perkara yang besar yang terkait dengan kesejahteraan, keharmonian negara dan masyarakat umat Islam. Apabila sebuah tindak kriminal, mana sesuatu kriminal tu, tindakan kriminal tu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah SWT, maka sanksi, mana hukuman hudud tu harus wajib dikenakan kepada pelakunya tanpa memandang siapa pun dia, sehingga keutuhan masyarakat dapat dilindungi. Jadi inilah sebagaimana yang tadi dalam hadis beritahu, dilaksanakan baik dekat maupun jauh. Maknanya satu kriminal tu, tindakan kriminal apabila telah dibawakan ke mahkamah peradilan, mahkamah mestilah mahkamah Islam, maka bila telah diteliti, teramati, dibicarakan, maka bila dia telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mengikut syarat Islam, maka hukum hudud tu wajib dilaksanakan kepada pelakunya tanpa memandang siapa pun. Sebab dalam hadis yang lain ada diterangkan bagaimana Rasulullah SAW beritahu, kalau anak dia sendiri, Fatimah, mencuri, kalau perlu hukum potong tangan, dia tetap akan laksanakan walaupun anak dia sendiri. Jadi nak memberikan pemahaman kepada umat bahawa ketegasan dalam melaksanakan hukum Allah ni tak kira orang terdekat ataupun orang jauh.
Jadi kepentingan orang ramai, kepentingan masyarakat itu yang dipelihara oleh syariat Islam. Maka Allah Ta'ala bila menentukan sesuatu hukuman tu sudah pastilah itu yang terbaik untuk kita. Kemudian, catatan seterusnya. Menurut Imam Suyuti, yang dimaksud dengan kalimat di tempat yang dekat maupun jauh dapat bermakna kedekatan dalam hal hubungan peribadi. Maka jangan sampai dekatnya hubungan peribadi mempengaruhi proses penegakan hudud. Jadi ini memang ada kita kata urasan ataupun ada penjelasan daripada Imam Suyuti. Ini yang dibawakan di sini. Jadi yang perkataan al-qarib wal-ba'id, maksudnya apa? Iaitu kedekatan dalam hubungan peribadi ataupun hubungan kekeluargaan, maupun melibatkan orang dekat, orang yang kaum kerabat ke, ataupun rakan-rakan, ataupun kita kata teman sepergaulan, ataupun hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Maka kalaupun dia melibatkan orang demikian, kalau dah dia buat salah, maka janganlah sampai dekatnya hubungan peribadi tadi mempengaruhi proses penegakan hudud. Maknanya tetap laksanakan hukum Allah ini, walaupun dengan orang yang terdekat. Kalimat tersebut juga dapat bererti kedekatan dengan penguasa. Begitu juga kalau ada hubungan rapat dengan para penguasa, orang kerajaan, orang satu pejabat, orang satu parti, satu jabatan, ataupun macam kita katalah, bahasa kita ini kroni-kroni lah, orang terdekat. Maka kalau ada hubungan dekat pun dengan para penguasa dari sudut apa pun, kerana ada hubungan rapat itu, iaitu antara penguasa dengan orang-orang yang kuat dengan mereka yang lemah. Jadi maka hudud harus, itu kalau hudud harus ni Indonesia makna wajib diterapkan secara adil terhadap setiap anggota masyarakat, apapun kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, tanpa memandang sejauh mana kedekatannya dengan orang-orang yang memegang kekuasaan. Makna yang kedua ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW berikutnya. Maksudnya nanti hadis yang ke-21 sebenarnya ada kisah yang akan menghuraikan maksud ini tadi, yang saya kata dengan ada orang mencuri, lepas tu bila Nabi SAW nak laksanakan hukum hudud, maka ada orang yang kaum keluarga lah daripada yang terlibat tu cuba nak cari macam mana cara nak pujuk Nabi SAW supaya tak laksanakan hukum potong tangan, hudud ke atas orang yang bersalah tu. Jadi tidak boleh, kalau ada perkara-perkara begitu, tak bolehlah dia mempengaruhi bagaimana pelaksanaan hukum hudud tu sendiri. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah sekalian, kita meneliti balik apa catatan-catatan penjelasan yang sedikit ada ni. Ini mengingatkan kita kepada keadaan yang ada di zaman yang kita hidup ni. Di mana letaknya syariat Islam, di mana letaknya hukum Allah, apakah dia benar-benar telah dilaksanakan atau tidak, perlu kita tahu dan fahami. Maka kita tahu kita hidup di akhir zaman yang apa ini, yang mana hukum Allah, syariat Allah ni tak diterapkan dalam kehidupan umat. Bukan masalah undang-undang untuk kriminal sahaja,
Tetapi kita perlu faham bahawa Islam tu telah menetapkan peraturan hukum hakam dalam semua perkara, termasuklah hukuman-hukuman ke atas pesalah-pesalah ataupun pelaku-pelaku yang buat perkara yang salah di dalam Islam. Baik, dalam kita meneliti perkara ni, Islam telah menetapkan hukum-hukum dalam semua aspek. Baik hal terkait dengan ekonomi. Saya suka nak bukakan satu carta ni, carta yang mengingatkan kita bidang-bidang yang sebenarnya patut diterapkan hukuman ni dalam kehidupan. Yang ni. Baik, saya paparkan balik. Baik. Kalau kita perhatikan, syariat Islam ni telah lengkap dan sempurna. Allah Ta'ala beritahu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan juga bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai din. Kesempurnaan agama Allah ini meliputi semua bidang, dan saya ulang-ulangkan berkenaan dengan mengatur urusan umat dalam sudut ekonomi. Dalam Islam memang ada ekonomi Islam, dan ekonomi Islam itu sebenarnya adalah daripada bahasa kita hari ini makro dan mikro ni. Bagaimana kekayaan yang Allah beri perlu diagih-agihkan, apatah lagi yang disebut sebagai milkiyah ammah, milik orang ramai. Supaya apa? Supaya kemiskinan itu dapat dihilangkan atau dapat diatasi. Banyak harta-harta dalam perut bumi ini yang Allah telah sediakan bagi kita semua. Bukan biji saja, biji dah habis kena keruk oleh penjajah, tapi kita tahu di akhir zaman ni dengan minyaknya, tembaganya, emasnya pun, macam-macam lah hasil perut daripada perut bumi ni perlu dikeluarkan, termasuk juga balak-balaknya. Sebab Rasulullah SAW ada beritahu an-nas syuraka fi thalas, al-ma' wal kala' wan nar, atau kama qala. Manusia ni, kaum muslimin, dia berkongsi 3 perkara asas. Al-ma', air. Air ni milik orang ramai, maka negara mesti aturkan supaya semua orang dapat dapat manfaat, dapat bahagian masing-masing. Dan kita tahu air diperlukan oleh semua. Wal kala', iaitu padang ragut. Jadi contoh padang ragut ni dapat kita fahami bahawa kalaulah di kawasan wilayah yang kering macam di kawasan negeri Arab, kalau jumpa padang ragut, Masya Allah. Kenapa? Nak bawa ternakan meragut, unta, kudanya, binatang-binatang yang nak cari makan. Maka padang ragut tu mestilah dikongsi sama. Tak boleh dimonopoli oleh orang-orang tertentu, pihak tertentu. Masing-masing berhak untuk bawa ternakan dia, binatang dia untuk pergi meragut di situ. Begitu juga nar itu api, bahan bakar. Baik daripada kayu apinya, di hutannya, maka ambillah. Kalau kita sekarang ni bahan bakarnya minyak yang ada dalam perut bumi.
Begitu juga ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahawa apabila sesuatu perkara itu orang ramai semua berhajat memerlukannya, dan ada hadis contoh bagaimana sahabat yang Rasulullah bagi tanah. Ketika Rasulullah bagi-bagi tanah, Rasulullah ada bagi satu keping tanah tu di dalamnya mengandungi garam yang banyak. Maka ada sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, tanah yang kau bagi kepada si Fulan tu ada garam yang banyak. Dan garam tu banyaknya macam air yang mengalir, tak putus-putus. Maka Rasulullah bila diperingatkan itu, Rasulullah kata, okey, tak jadi beri lot tanah tu kepada si Fulan, diambil balik supaya diurus oleh Baitul Mal dan Rasulullah serahkan tanah lain. Ini menunjukkan bahawa ya, apa yang diperlukan oleh orang ramai dan apatah lagi dia melibatkan ya kepentingan orang ramai, maka ianya mesti diatur urus oleh negara. Bukan hasil dalam bumi je, bahkan banyak perkara-perkara yang kita kata ini milik orang ramai. Kita tahu jalan rayanya, ya, sungainya, macam masjidnya. Jadi perkara-perkara macam inilah kita kata ia perlu diatur. Begitu juga ada undang-undang, ada peraturan yang menetapkan hal pendidikan. Maka ianya kena diatur dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pendidikan mestilah pendidikan Islam yang melahirkan orang mengerti dan faham Islam sebagai din, dan ianya mesti bersumber daripada Quran dan Sunnah. Kita tahu masalah pendidikan hari ini, ya, majoriti umat Islam tak mengerti, tak faham apa yang dibaca daripada Al-Quran. Ya. Termasuklah juga ramai umat Islam ni tak mengerti dan faham sampai bacaan solat, walaupun dia dah masuk universiti, ya, dah masuk sekolah menengah. Ada juga yang dah pencen, ya, dah habis belajar, dah habis kerja dah. Tapi kalau pendidikan tidak mendidik supaya mengerti dan faham Al-Quran, tak mendidik, mengerti dan faham bacaan-bacaan solat, maka akan beradalah dalam keadaan begitu. Maka dalam pendidikan ada ketentuan, ada peraturan yang mesti dipatuhi. Ya. Begitu juga dalam masalah atau perkara terkait dengan pergaulan sosial, hukum hakam yang terkait, ya, bukan tunggu salah saja. Tapi sebenarnya dalam Islam itu telah mengaturkan pergaulan ini tidak ada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, ya, melainkan apa yang diizinkan oleh syarak. Jadi laki dan perempuan ni kena diasing, melainkan ada hak-hak yang mengizinkan. Ya, kalau dah suami isteri selepas nikah, itu memanglah kita kata hak untuk dia bergaul. Kalau adik-beradik, maka dia ada batas sempadan juga. Apatah lagi kalau orang-orang asing, ya. Maka bagaimana pergaulan dalam Islam ni ada perincian-perinciannya. Dan kalau orang yang langgar, sudah pastilah, ya, perlu dilaksanakan hukum Allah. Contohnya macam kita bincang tadi, hukum zina, ya. Kerana kalau orang yang, ya, dia panggil apa ni, laki-laki perempuan yang belum pernah bernikah, belum pernah berkahwin, maka kita tahu bagaimana hukum hududnya, bahawa kena dirotan, ya, disebat. Tapi kalau orang yang dah pernah, ya, berkahwin, berzina pula tu, maka hukum rejam sampai mati itu, ya, telah pun Allah telah tetapkan. Maka perkara-perkara macam ni perlu kita fahami. Dan sebelum suatu hukuman itu dilaksanakan, dan ada mahkamah-mahkamah yang akan memutuskan. Jadi dari segi perundangan mestilah undang-undang Islam, dan mahkamah keadilannya mestilah dengan mahkamah Islam. Kita tahu hari ini masyarakat umat Islam kita, termasuklah di Malaysia, perundangan, undang-undang Islam, undang-undang yang Allah telah tetapkan tidak diterapkan. Ya, kita tahu kita pakai common law. Nak kata macam mana? Perkara ni dah berpanjangan sejak zaman penjajahan sampai hari ini. Ya, walaupun kata merdeka, tapi masih lagi, ya, undang-undang Allah, syariat Allah tak diterapkan.
termasuk mahkamah-mahkamahnya ada panggil apa, civil court, ada apa ni, mahkamah awam yang dia tidak menerapkan syariat Allah. Mahkamah syariah pun tidak menerapkan syariat Islam dengan apa, sempurna, dengan betul. Maka ini musibah yang besar sedang menimpa umat. Begitulah juga hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, siasat politik, mengatur urusan umat, masih lagi tidak sebagaimana yang Allah syariatkan. Kita masih mewarisi sistem pemerintahan politik yang daripada penjajah lagi. Kita tahu sebagaimana British tinggalkan, inilah yang masih berjalan. Dan kalau kita tengok sistem pemerintahannya tak jauh beza, samalah dengan Commonwealth country yang lain. Masuklah di Australia-nya, ataupun dekat India-nya pun sama. Bila sebut Commonwealth country, sistem yang sama. Maka sampai bila? Ini yang kita kata umat Islam kena sedar bahawa hak Allah Ta'ala, Allah perintahkan supaya apa? Supaya aqimuddin wala tatafarraqu fih, dirikan oleh kamu akan ad-din itu, jangan bercerai-berai padanya. Maka ad-din yang Allah suruh tegakkan adalah ad-dinul Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya ad-din sisi Allah adalah Islam. Kalau cari lain daripada Islam, Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang cari lain daripada Islam sebagai din, tak akan diterima daripadanya. Maka dalam hal itu, bila ada kenegaraan, bagi orang Islam mestilah kenegaraannya kenegaraan Islam. Mana mungkin umat Islam kita ambil kenegaraan cara komunis. Awal-awal lagi orang dah tolak, mana boleh ikut cara komunis ataupun cara apa, sosialis. Memang orang kata mana boleh. Maka kita pun kena faham. Kalau yang bukan Islam, tak kira lah sekular ke, ataupun dia mengikut cara daripada apa, Yahudi ke, Nasrani ke, atau cara orang musyrik, semua tak dibenarkan. Yang hanya dibenarkan cara yang Islam telah tetapkan. Dan kalau tak menepati perintah dan syariat Allah, sebenarnya tertolak. Nabi SAW pun ada pesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal dengan amalan laisa alaihi amruna, tiadalah atasnya daripada perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bila tak menempati apa yang Allah syariatkan, maka tertolak. Kalau dalam ibadah-ibadah khusus kita tahu, daripada syahadahnya, solat, puasa, zakat, haji, mesti kena ikut apa yang telah disyariatkan. Kalau solat, tak ikut apa yang Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kalau solat tak ikut cara Nabi SAW, memang tak akan diterima, akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang itu kita tahu. Begitu juga puasa, zakat, haji, mesti ikut apa yang disyariatkan. Dan begitulah juga dalam sudut-sudut yang lain. Mengatur diri kita, makan, minum, pakai, akhlak, kebersihan, kesucian pun mesti sebagaimana yang Allah syariatkan. Maka begitulah juga dalam hal-hal yang muamalat. Muamalat, maka mestilah sebagaimana yang Allah syariat. Termasuklah juga bila mengatur perkara-perkara besar, dan yang besar adalah hal kenegaraan. Dan kita tahu hari ini dunia umat Islam, kenegaraan Islam tu dah lama runtuh dan ianya perlu dikembalikan semula. Kerana apa? Kerana akhir zaman, kata Nabi SAW, akan ada semula. Thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian akan ada semula cara pemerintahan Islam ikut cara kenabian. Cara ala minhaj nubuwah. Atas cara yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala minhaj nubuwah.
sebagaimana yang dilaksanakan, diteruskan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Maka kita tahu kalau kita ingin kembalikan ke gemilangan Islam, ianya bukan dengan cakap-cakap kosong atau angan-angan, tapi sebenarnya kena dengan usaha yang gigih, dengan perjuangan, dengan dakwah, dan kita kena saling bantu-membantu, tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonganlah kamu atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Maka dalam hal itu, inilah usaha yang sedikit yang kita buat ni untuk saling ingat mengingat, pesan memesan. Ni tanggungjawab kita semua ni, untuk mengembalikan semula ke gemilangan Islam, mengembalikan semula ke negaraan Islam, mengembalikan semua kehidupan Islam, hidupkan semula kehidupan cara Islam secara kafah. Kerana itu perintah Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan, atau bahasa kita ini secara komprehensif, in total, dalam semua aspek. Ya, memang satu perkara yang sangat berat apabila dia telah runtuh dan apabila nak dikembalikan. Dan bidang kuasa itu ada kepada siapa? Para penguasa, iaitu pemerintah. Dan kita ada kenegaraan-kenegaraan kaum muslimin yang memegang teraju pemerintahan dan kekuasaan itu adalah kaum muslimin. Maka menerapkan perintah Allah, syariat Allah, hukum Allah, bukan hukum hudud aja. Itulah saya bincang tadi, hukum ekonominya, hukum pendidikannya, hukum pergaulan sosialnya, perkara yang berkaitan dengan perundangan, mahkamah keadilan. Maka negara saja yang ada bidang kuasa untuk menerapkannya. Orang biasa tak ada bidang kuasa. Apabila kenegaraan Islam itu telah ditegakkan, diterapkan, dilaksanakan, maka polisi hubungan luar negara, the foreign policy of the Islamic State of Islam, adalah apa? Dakwah, membawa dakwah Islam ke seluruh dunia. Dakwah oleh negara. Dan sekiranya ada halangan-halangan terhadap dakwah Islam ini, maka kena dihilangkan segala halangan-halangan itu dengan kuasa ketenteraan. Itulah dikatakan jihad. Maka yang ini juga perlu dipahami oleh semua pihak, baik orang yang ada kekuasaan maupun orang biasa. Kerana apa? Kerana orang biasa, rakyat, akan menegur para penguasa sekiranya mereka buat kemungkaran ataupun tidak melaksanakan kewajipan sebagaimana yang disyariatkan, ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka untuk itu, ini yang kita kata, segala hukum hakam mesti diterapkan, mesti dilaksanakan. Bukan hukum-hukum yang terkait dengan kriminal sahaja, tetapi dalam mengatur urusan umat. Nabi SAW telah mengingatkan kita, sebenarnya akan terlerailah yang mengikat umat Islam ni. Saya ingat ada hadis tu dalam ni, saya tengok, kalau ada kita baca kan, kita ulang-ulangkan bacaan hadis yang ni. Sebab Nabi bagi tahu la yuqadana oral Islam. Saya cari hadis tu. Ni dia. Oh, selepas tu je hadis tadi. Baik. Apa yang Nabi kata ni benar-benar telah berlaku. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Baik, terjemahan umum dia, sesungguhnya ikatan-ikatan Islam akan terburai satu demi satu. Setiap kali satu ikatan terburai, orang-orang bergantungan pada ikatan selanjutnya. Yang pertama kali terburai adalah masalah hukum pemerintahan dan yang terakhir adalah solat.
Ni kita ulang balik. Qala sallallahu alaihi wasallam la yunqadanna. Lam tu sesungguhnya yunqadanna, ia pasti terlerai ataupun terburai oral Islam oleh ikatan Islam itu. Orwatan, satu ikatan. Jadi ikatan yang mengikat kita dalam agama Allah ni, itu adalah ikatan Islam ni. Yang mengikat kita, yang menyatukan kita, yang memperkukuhkan kita, ya. Ikatan Islam ni akan terlerai satu demi satu. Fakullaman taqadat urwatun, maka setiap kali telah terlerai ia oleh satu ikatan tu. Tashabbathan nas, ya, billati taliha, telah berpautlah, berpeganglah, bergantunglah manusia itu dengan yang berikutnya. Jadi dah satu terlerai, maka orang akan berusaha untuk nak berpaut kepada ikatan yang berikutnya. Satu lagi terlerai, nak pegang tu terlerai juga, nak pegang tu terlerai juga. Tu kita kata kalau kita lihat apa yang mula-mula terlerai, ya. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu, yang awal daripada ikatan-ikatan tu terlerai adalah al-hukmu, pemerintahan. Tu kita bila kaji, bila pemerintahan Islam, kenegaraan Islam tu runtuh, maka ekonomi Islam pun runtuh juga, tak upaya nak diterapkan, ya. Sistem pendidikan Islam pun runtuh juga, tak diterapkan, ya. Begitu juga hal-hal terkait dengan pergaulan dalam masyarakat, pergaulan sosial, perundangan, mahkamah keadilan, semuanya terlerai, tak upaya nak ditegak, dilaksanakan, ya. Bila pemerintahan itu terlerai, maka yang lain pun ikut terlerai, foreign policy pun terlerai. Bahkan bila dikaji, ya, perkara-perkara yang mengikat kita, pelaksanaan haji pun dah tak ikut cara bagaimana, ya, Rasul dan para sahabat dulu buat dengan sepenuhnya, ya. Jadi haji ini sebenarnya perhimpunan yang sangat strategik. Sepatutnya waktu berhimpun daripada seluruh pelosok dunia tu, waktu itulah juga sepatutnya dakwah membangkitkan umat supaya sedarlah bahawa kita perlu, ya, menegakkan seluruh syariat Allah ni, seluruh perintah Allah ni, seluruh sistem yang ada dalam Islam ni kena diterapkan, ya, dakwah menyedarkan umat. Jadi bila kita perhatikan perkara ni pun memang tak terlaksana, ya. Kalau pergi haji tu ada banyak halangan-halangan, hanya tumpukan ibadah haji, itu pun banyak orang tak faham apa yang dia buat daripada manasik, ya, manasik haji. Wa akhiruhunna as-salat, dan akhir sekali solat pun juga akan terlerai juga. Jadi hari ini kita lihat bagaimana solat yang didirikan oleh umat Islam dalam keadaan kita kata sangat lemah, sehingga solat tidak menyatukan kita. Bahkan dah sampai zaman yang Nabi kata ya'ti 'alan nas zamanun yusallun wa la yusallun, akan datang pada manusia zaman mereka tu kelihatan solat tapi sebenarnya mereka tidak solat. Dan solat ni Allah Ta'ala bagi tahu apa dia punya outcome, ya, output dan outcome dia. Ni bahasa pengurusan lah, nampak istilah, dilaksanakan solat itu dengan cara yang Rasul dan para sahabat. Ni zaman COVID-19 ni lagi masalah, ya. Penjarakan sosial bukan hanya dalam pergaulan biasa, termasuk dalam solat pun dah penjarakan sosial, dan kita tak tahu berapa lama perkara ni berterusan, ya. Maka Rasul SAW dia tak buat macam yang, ya, kita buat hari ni. Para sahabat mungkin tak buat. Dulu pun dah berlaku macam-macam, kita kata wabak, tapi cara mereka handle bukan cara yang kita handle hari ni. Ini yang sangat mencabar ni, ya. Bagaimana kita nak kembalikan semula supaya dia kembali kepada cara Rasul dan para sahabat. Maka solat pun hari ni dah banyak terlerai, sehingga orang tak solat pun ramai, ya.
solat yang Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat itu menegah daripada fahsyak dan munkar, maka orang solat tapi fahsyak dan munkar berleluasa. Macam mana tu? Maka di sinilah yang kita kata kita perlu meneliti balik macam mana pelaksanaan solat supaya solat itu dia memberi kesan besar kepada diri kita, kehidupan kita. Ayat lain Allah kata wa aqimis solah lidzikri, dan dirikan oleh kau solat bagi mengingati. Hari ini ramai orang solat tapi dia pun tak faham apa yang dia baca dalam solat. Dia pun tak faham apa yang dia buat dalam solat. Sehingga kita khawatir solat yang Allah kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang solat, itu orang yang lalai mereka daripada solat mereka. Jadi di situlah cabaran besar bagi kita yang hidup di akhir zaman, apabila hukum Allah, syariat Allah tak diterapkan, tak dilaksanakan sebagaimana yang diperintah. Maka kita umat Islam kena sedar bahawa tanggungjawab kita bersama. Bantu-membantu untuk ke arah menegakkan semula apa yang Allah perintah dan syariatkan. Baik, kita kembali kepada hadis yang tadi. Jadi itulah disuruh oleh Nabi SAW, aqimu hudud Allah. Dirikan oleh kamu akan hudud Allah. Jadi hukum Allah, syariat Allah kena diterapkan, kena dilaksanakan, kena diimplementkan dalam kehidupan. Fil qaribi, dalam keadaan orang yang rapat, dekat, wal ba'idi, dan begitu juga dalam keadaan jauh atau orang jauh. Jadi itulah, sama ada dekat pertalian darah ataupun dalam hal pertalian pengurusan maupun orang yang jauh-jauh. Jadi maknanya luas. Dalam semua keadaan kena dilaksanakan. Wala ta'khudhukum fillah laumatul la'im. Jangan ia mengambil kamu pada Allah terhadap ketetapan Allah atau perintah Allah ni oleh celaan orang-orang yang mencela. Jadi jangan disebabkan ada orang cela ataupun orang halang ataupun orang kata, jangan sampai hak Allah tu tak ditunaikan. Jadi jemaah yang dikasihi Allah, sebagai penutup kita lihat ada slide yang saya telah sediakan. Sebagai penutup, kita kembali semula kepada ini dia, slide penutup. Baik, ayat yang Allah ingatkan dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Firman Allah Ta'ala, maka demi Tuhanmu. Maksudnya ayat ni secara umum dia terjemahannya begini, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Fala wa rabbika, maka tidak, maka jangan begitu, demi Tuhan kau. La yu'minuna, tiada mereka beriman, hatta, sehinggalah yuhakkimuka, mereka berhukumkan akan engkau wahai Muhammad, fima, pada apa yang syajara bainahum, telah berselisih ia di antara mereka. Summa, kemudian, la yajidu, tiada mereka dapati fi anfusihim, pada diri mereka itu harajan, rasa sempit,
Ya. Makna rasa sempit dada ataupun rasa jengkel, ya. Mimma qadaita, daripada apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu, dan mereka menyerah diri, tasliman, dengan penyerahan diri yang sepenuhnya. Maka di sinilah kita nak muhasabah diri kita dan juga umat, semua pihak, ya, termasuk para penguasa, orang yang ada kuasa. Nabi, ya, yang ini ayat Quran, ya. Nabi bila buat satu keputusan, maka kita sebagai umat terima sepenuhnya. Kerana ayat ni ada dia punya asbabun nuzul, ya. Bagaimana kisah ada pertelingkahan di antara ada di kalangan kaum muslimin, itu di kalangan sahabat pada zaman Rasul lagi. Ketika Rasul putuskan satu hukuman, maka ada pihak yang rasa Rasul buat keputusan tu tak adil ataupun memihak kepada pihak yang mendapat bahagian, kerana mungkin ada hubungan kerabat, saudara. Jadi Allah Ta'ala tegur, jangan kamu mempersoalkan, jangan rasa sempit, jangan rasa keberatan untuk menerima keputusan-keputusan yang Rasulullah buat. Maka bukan untuk zaman tu je, sepanjang zaman. Bagi kita, apabila Allah dah tetap putuskan satu perkara, maka kita terimanya dengan penuh rela. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, redha aku Allah itu sebagai Rabb, wa bil islami dinan, dan kita redha juga Islam itu sebagai din, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan juga kita terima Nabi Muhammad tu, Nabi dan Rasul. Ya. Jadi dalam perkara ni kita selalu lafazkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sunnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati, dan matiku lillah, bagi Allah, untuk Allah, kerana Allah. Maka untuk itu, kenapa tak dituruti sepenuhnya apa yang Allah perintah dan syariatkan? Maka telah sampai masanya untuk kita muhasabah diri kita dan membetulkan. Kalau ada sikap pendirian tak betul, betulkan. Kalau ada tindakan amalan tak betul, betulkan. At all level. Baik sebagai individu, baik sebagai ketua keluarga, baik ketua ke dalam organisasi, baik ketua dalam negara. Bahkan umat Islam, kita adalah umat yang memimpin umat manusia, menyelamatkan umat manusia. Bukannya kita ni diheret menyimpang daripada agama Allah, apatah lagi menghajak ataupun membiarkan dihanyutkan ke dalam maksiat, kedurhakaan yang boleh bawa ke neraka. Na'udzubillah. Jemaah yang berkasihan, itulah sempat pada malam ni perkongsian dengan saya hadis dan juga sedikit huraian dan perbincangan. Moga apa yang sempat dikongsikan tadi ada manfaat kebaikannya. Itu saja.